كنوز البر، كتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. Maksudnya, 3 perkara termasuk dalam khazanah ketaatan. Pertama, menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dan ketiga, menyembunyikan bala musibah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambi syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambi syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dia pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman dan bersiaran kita kali ini Selasa 9 malam untuk kita bawakan rancangan Bicara Adab kita. Tak lain tak bukan untuk sama-sama kita beroleh ilmu, untuk kita memperindah, memperelok peribadi kita, akhlak dan sahsiah kita, insyaAllah. Dan kali ini kita bawakan Bicara Adab kita bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dan pun bersama-sama kita dalam talian waktu ini untuk kita bawakan diskusi selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, kita doakan juga Ustaz sihat dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Dan Ustaz kini berada di bumi Madinah dengan keberkatan yang ada pada Rasulullah SAW, insyaAllah. Kita sama-sama nak berkongsi ilmu kali ini untuk kita pelajari tak lain tak bukan adab-adab dan juga akhlak yang telah pun diajarkan oleh baginda Rasul SAW, insyaAllah. Dalam Islam sebegitu precise, begitu detail diajarkan sehingga nak tidur pun ada adab-adab, ada perkara-perkara amalan yang perlu kita buat. Ustaz, kita nak mulakan pengajian adab kita kali ini tentang adab-adab tidur. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada
malam ini dan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kefahaman yang benar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan memurniakan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari dan dapat kita sampaikan juga kepada ahli keluarga, sahabat handai dan teman-teman kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'imun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid alsinatana wahdi qulubana waf'al kadhalika bi ahbabina abada warzuqna kamala futuhil arifin wal fiqha fid darain ma'a kamalil ikhlasi was sidqi wal yaqin wal afiyati wal ghina wan nasri wal hifzi wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullahu ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita di dalam memperbahaskan kitab yang sangat barakah, kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada kitab ini dan mendapat keberkatan daripada penulisnya dan kita dapat beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan sambung perbahasan kita di dalam adab tidur ataupun dalam bab perbahasan ke-10 pada bahagian yang pertama. Ketika mana Al-Imamul Ghazali memulakan kitab ini, dimulakan dengan adab-adab ketika bangun tidur. Maka sekarang bila mana beliau telah ceritakan apa yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupannya daripada setelah bangun tidur
dengan pekerjaannya, dengan menuntut ilmunya, dengan salatnya, maka tiba masanya setiap orang lepas kehidupan ataupun menjalani kehidupan seharian, tidak boleh tidak yang akan dilakukan adalah tidur. Maka kenapa dibahaskan adab-adab tidur? Kerana kebiasaannya, kalaulah kita ambil orang biasa tidur, katalah 8 jam. 8 jam ni orang kata standard orang tidur. Sebenarnya kita tak perlulah sampai 8 jam. 5 jam, 6 jam dah cukup. Tapi katalah kita ambil 8 jam. Maka kalaulah 8 jam daripada 24 jam sehari, maksudnya 1/3 daripada kehidupan kita adalah tidur. Maka ketika mana kalaulah kita hanya tidur kerana ingin memuaskan nafsu kita untuk berehat, jadi dia akan menjadi satu yang harus. Tidur je lah. Maka di sinilah para ulama melihat supaya walaupun seseorang tidur, tidurnya diberi pahala. Bagaimana? Dengan mengikuti tidur yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi, bagaimana kita nak maksimumkan ibadah dalam kehidupan seharian kita? Kita sebut sebelum ini dengan kita menghiaskan adab dalam apa yang kita lakukan. Antaranya adalah tidur. Maka orang yang dia dalam keadaan tidurnya mengikuti sunnah baginda Nabi, maka dia akan diberi pahala walaupun dia tidur. Inilah yang dilihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan terjemahan yang telah diberikan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab tidur. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Jadi, perkara pertama disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, letak hamparan. Maksudnya apa? Maksudnya nak bagi tahu kita kalau nak tidur buat persediaan. Jangan tidur merata-rata, depan TV tidur, tengah membaca tertidur, tapi buat persiapan. Buka hamparan. Pastikan kita buat persiapan nak tidur. Dan tidur di tempat yang telah ditentukan. Maksudnya dalam rumah kita ada bilik tidur, tidur dalam bilik. Sebab apa? Sebab bila mana kita tidur, kadang-kadang kita tak sedar, aurat kita terbuka, ataupun kadang-kadang tidur kita ada orang dia berdengkur kuat. Maka kita jaga semua, baik orang lain, baik diri kita. Kalau kita yang nak tidur, nak jaga maruah kita, nak jaga aurat kita. Kalau kita tidur, mungkin ada yang bukan mahram dalam rumah kita, ipar duai kita ke, sepupu kita ke. Jadi kalau dalam kitab adab sebelum ni kita baca disebutkan, jangan tidur di tengah orang ramai. Orang tengah bersembang dekat ruang tamu kat rumah, kita tiba-tiba tidur kat tengah-tengah tu. Sebab apa? Sebab adab ni menjaga diri kita dan menjaga orang lain dari memperkatakan tentang buka hamparan kita. Kalau dalam kitab adab sebelum ni disebutkan, kalau kita masuk bilik, tepuk-tepuk dulu kita punya tilam. Sebab takut-takut kadang-kadang mungkin ada mainan anak-anak kita yang tajam-tajam, ataupun mungkin ada kalau kita balik daripada musafir yang lama, takut ada yang tumpang-tumpang tidur. Jadi mengelakkan daripada berlaku apa-apa, maka ditepuk-tepuk dulu hamparan tilam kita. Kemudian disebutkan kaedah kita tidur menghadap ke arah kiblat. Apa yang menghadap ke arah kiblat? Dada kita menghadap ke arah kiblat. Maksudnya kita tidur di atas lambung kanan, yang mana ketika mana kita tidur, kita menghadap ke arah kiblat dada kita. Keadaan kita tidur itu seperti orang yang meninggal.
Jadi para ulama sebutkan, yang pertama nak ingatkan kita dengan kematian. Sebab apa? Sebab orang yang tidur ni pun dia memang juga dipanggil matilah. Tapi Allah kembalikan roh. Jadi kita tidur di atas lambung kanan menghadap ke arah kiblat untuk ingatkan kita pada kematian. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati dan bangkit dari tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Tu yang bila kita bangun tidur, kita syukur pada Allah. Tengok tangan boleh bergerak, mata nampak, mulut boleh bicara, kerana dikembalikan roh kita. Setelah mana roh kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan ketika kita tidur. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kaedahnya adalah kita tidur dalam keadaan di tempat yang ditentukan, menghadap ke arah kiblat dada kita. Dalam sebahagian kitab lagi sebut, kita letak tangan kita di bawah pipi pada permulaan tidur. Letak tangan kita di bawah pipi pada permulaan tidur. Ingatkan kita pada kematian. Kemudian disebutkan tidur dalam kaedah begini senang terjaga. Jadi supaya kita mudah nak bangun malam. Kalau tidur terlentang, airconnya kuat, selimutnya tebal, ini nikmat dunia lah kita panggil. Jadi bila mana kita tidur di atas lambung kanan, mudah untuk kita terjaga. Kemudian disebutkan lagi apa? Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau tidur pada suatu malam. Siapa pun tak boleh janji kalau dia tidur dia akan bangun. Maka persediaan tidur itu perlu dibuat. Baca doa, kemudian menyatakan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita baca dulu di Faiz dalam kitab adab, doa tidur saja sebenarnya panjang. Bukan hanya Bismikallahumma ahya wa amut. Itu hanya sebahagian daripada doa tidur yang dianjurkan untuk kita baca. Jadi buat persiapan untuk kita mungkin saja bertemu dengan Allah. Sebab tu nak tidur tu kena bersedia. Kalau mungkin kita boleh tambah dekat sini, tak disebutkan, dianjurkan kalau kita nak tidur agar kita berwuduk. Setiap kali nak tidur berwuduk. Sebab apa? Sebab biarlah kalau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita suci. Maka ini orang-orang yang bijaksana. Fikir bagaimana keadaannya nanti ketika bertemu dengan Allah. Bahkan dalam hadis ada disebutkan orang yang mengambil wuduk sebelum dia tidur, tidaklah dia berbalik daripada tidurnya, bergerak, melainkan malaikat mendoakan keampunan untuk dirinya. Ini yang kita sebut tadi. Seseorang kalau dia menjaga adab-adab tidur sahaja, dia telah syok tidur, kemudian kita bergerak-gerak, didoakan kita pula oleh malaikat. Jadi sebab itu, jaga adab kita ketika mana dalam kehidupan. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, oleh kerana itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Ini penting. Jadi ini antara perkara yang jarang kita ambil perhatian. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tidur dalam keadaan buat persediaan. Tidur dalam keadaan bersuci. Tadi kita sebut berwuduk. Dan kita menulis wasiat. Ini perkara-perkara yang jarang diambil berat. Saya ingat disebut oleh Syed Muhammad Amin. Beliau menyebutkan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau tidak tidur malam melainkan wasiatnya ada di sampingnya. Jadi kita pula ni kalau sebut wasiat, kita hanya faham rumah-rumah sewa, kereta-kereta kuda,
harta-harta di luar negeri, harta-harta di dalam negeri, itu cerita 3 Abdul. Kan, harta-harta tu. Jadi bukanlah wasiat itu semata-mata harta dunia, tetapi wasiat yang lebih besar adalah wasiat iman, wasiat amal. Syed Muhammad Amin bin Idrus, penulis kitab adab yang kita pernah bicarakan, beliau ada sebuah kitab namanya Wasiat untuk Ahli Waris. Dalam kitab tersebut disebutkan tentang apa yang perlu kita wasiatkan. Maksud wasiat di sini adalah wasiat yang pertama, wasiat berkaitan dengan apa yang boleh ahli waris lakukan untuk kita bila kita dah meninggal. Ni yang disebut wasiat yang penting ni. Supaya apa? Kita siapkan bekal untuk kita kalau kita dah tak ada. Antaranya kita tulis apa? Saya memberi izin kepada ahli keluarga ataupun kepada sesiapa sahaja untuk melakukan ibadat umrah, haji dan korban untuk diri saya. Kalau tidak, setiap tahun akan timbul persoalan yang sama. Orang tanya, Ustaz, mak saya dah tak ada, boleh ke saya nak buat korban untuk mak saya? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kalaulah tidak diwasiatkan, tak boleh. Maka sebab itu kita katakan, kita sebutkan tadi, bahawasanya orang yang bijak, dia dah siapkan perkara-perkara yang kalau dia meninggal, dia ada jalan untuk dapat pahala lagi untuk anak-anak lakukan. Inilah orang yang bijak. Kemudian dia sebutkan kalau nanti lihat mak dalam keadaan nazak, maka bacakan surah Ar-Ra'du, contohnya. Kerana surah Ar-Ra'du mempermudah roh keluar. Buatkan khataman Al-Quran untuk mak dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dipesan. Yang kedua, wasiat kepada ahli keluarga berkaitan apa yang mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka. Kita mungkin masa kita berada ataupun masa kita dah pencen contohnya, kita banyak hadir ke pengajian. Kita diberikan amalan wirid dan zikir, ilmu-ilmu yang dijadikan bekal untuk kita bertemu Allah. Maka tuliskan pula amalan-amalan itu, pesan-pesan itu kepada anak-anak kita. Supaya walaupun kita sudah tiada, mereka juga dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Jadi, wasiat ini perlu ditulis. Saya ingat dulu Syed Muhammad Amin sebut apa? Dia kata ada orang dia takut nak tulis wasiat. Sebab kalau tulis wasiat, orang kata ingat nak mati dah. Jadi kata Syed Muhammad Amin, wasiat itu tidak memperpanjang umur seseorang, apalagi memendekkan umurnya. Jadi tak ada kaitan pun dengan mati kita cepat ke lambat. Mati kita dah ditentukan Allah masa ni, tidak akan cepat sekejap pun dan tidak akan lewat walau sedikit. Jadi pastikan wasiat kita dibuat ketika mana sebelum kita tidur, sebaiknya dia telah ditulis. Hendaklah engkau tidur di dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan. Jadi menjadi tanggungjawab kita memohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Jadi jangan bawa dendam kita masa tidur. Sebab apa? Ia bebanan kerohanian kita. Walaupun kita tidur 8 jam tapi tak puas tidur kita. Sebab apa? Sebab kita membawa bebanan kedengkian, balas dendam dan sebagainya. Kemudian, dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang maksiat yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pada esok hari. Datangkan niat-niat yang baik bila kita nak bangun esok. Apa kita nak buat? Kebaikan-kebaikan kepada diri kita, orang Islam dan seluruh penduduk, seluruh manusia. Supaya apa? Supaya bila kita bangun,
Maknanya kita bangun dengan niat-niat yang baik. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Sebelum tidur, ingat juga akan kematian yang bakal menjemput kita. Jadi insya-Allah berkaitan dengan apa yang kita nak kena ingat bila kita nak tidur. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Pada anda boleh terus ikuti bicara adab kita menonton dekat Facebook dan juga YouTube kami kembali seketika nanti di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita. Adab-adab tidur kita bawakan perkongsian oleh Al-Imam Al-Ghazali menerusi kitab Bidayatul Hidayah. Kita bawakan karya Hujjatul Islam kita insya-Allah, dan kita nak sambung lagi apa yang boleh kita buat sebelum kita tidur dan adab-adab tidur kita ni. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita sambung lagi perbahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, bila kita nak tidur, ingat bahawasanya akan sampai suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Yakni roh kita telah dicabut dari jasad. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang mahu bersamamu kecuali hanya amalanmu. Jadi disebutkan dalam hadis, bila kita meninggal, keluarga kita tinggalkan kita, harta kita tidak bersama kita, melainkan hanya amal. Maka carilah teman setia, itulah dia amal. Kerana yang lain akan meninggalkan kita. Dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Maka disebutkan bahawasanya jangan kita risau tentang harta dan rezeki. Bila Allah sudah tetapkan, tidak akan siapa yang mampu mengambilnya. Tetapi risaulah tentang amal, kerana bila kita tiada siapa yang akan melakukannya. Amal kita hanya dilakukan oleh kita. Maka kita bertanggungjawab untuk beramal bagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Imam Ghazali kata, jangan nak tidur lama je, kerana bila kita tidur lama, kita mengosongkan diri kita daripada amal. Jadi amal kita tak ada. Sebab apa? Sebab kita hanya tidur. Sebab itu tak dianjurkan untuk orang yang berpuasa dia tidur sepanjang hari. Sebab apa? Sebab nanti akan kosong dirinya dari amal. Sedangkan berpuasa itu supaya kita tidak disibukkan dengan keinginan-keinginan syahwat. Tak
makan, tak nak bercakap yang tak elok, supaya kita beramal. Jadi matlamat sesuatu ibadat itu perlu kita fahami dengan baik. Kemudian apa lagi disebutkan? Kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu, kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Kalaulah kita tidur kita itu boleh menyelamatkan kita daripada perkara yang tak baik, maka ketika itu tidurlah. Contohnya kalau kita duduk ramai-ramai kan, kita duduk ramai-ramai di bilik contohnya, kawan-kawan sembang yang tak elok, kalau kita diam, dia orang tanya kita pandangan kita. Jadi lebih baik kita tidur, selamatkan diri. Dan ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja. Pendek je, 24 jam. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Kerana 8 jam tu dah 1/3. Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadailah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitu 1/3 daripada umurmu. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu, alat untuk bersugi, atau juga boleh kita sebut berus gigi pun termasuk. Jadi sebelum tidur, bersihkan dulu gigi kita. Dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci, dan berazamlah ketika hendak tidur untuk engkau bangkit di tengah malam. Jadi sebelum tidur kita kena niat, kita kena azam untuk bangun pada malam hari beribadat. Maka para ulama letakkan syarat orang kalau nak bangun awal, nak bangun malam, ada beberapa syarat. Yang pertama, naumun mubakir. Kita dah sebut sebelum ini dalam pertemuan kita tahun lalu. Orang nak bangun malam, syaratnya yang pertama, dia tidur awal. Ni kita tidur lambat, pukul 2 baru tidur, pukul 3 nak bangun. Macam mana? Jadi syaratnya tidur awal, naumun mubakir. Yang kedua, takhfiful asya, ringankan makan malam. Ni kita pukul 10 baru keluar pergi makan. Baru nak cari nasi, baru nak cari yang berat-berat lah. Jadi orang yang nak bangun malam, ringankan makan malamnya. Yang ketiga, tarukul ma'asi fin nahar, tinggalkan maksiat di siang hari. Ada kalanya kita tidak mampu bangun malam kerana kemaksiatan yang telah kita lakukan di siang hari. Juga ada amalan para ulama yang disebut sebagai mujarrabat. Mujarrabat ni perkara yang telah dicuba dan mujarrab. Dia boleh sebut petua lah. Sebelum kita tidur, baca 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. 107, 108, 109, 110. Baca 4 ayat terakhir, niat untuk kita bangun pada tengah malam. Pukul berapa nak bangun? Pukul 4 contohnya. Maka kita niat nak bangun pukul 4. Cuma selalu kita sebut, jangan bila kita dah niat nak bangun pukul 4, kita terjaga pukul 4, kita kata tak apalah 5 minit lagi, 5 minit. Kita kan suka minta 5 minit. Kita tak tahu minta dengan siapa. Bila minta 5 minit, bangun-bangun pukul 6 lah. Kemudian apa berlaku? Terjadi penyesalan pada kita. Bangun nanti, cakap orang kita, aku dah bangun dah pukul 4 tadi. Tapi itulah. Jadi kita nak salahkan siapa? Melainkan diri kita sendiri. Kemudian disebutkan lagi apa? Kita kena berazam untuk niat untuk bangun. Jadi kalau kita tak bangun, kita diberi pahala pada niat kita. Tapi jangan niat je. Niatlah, dapat pahala niat pun okey kita kata.
Tapi niat tu dengan azam. Sebab tu disebut berazam. Dia nak buat sungguh. Kemudian, atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Jadi ini selalu dipesan oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Beliau kata walaupun 2 rakaat. Maknanya kalau kita tak boleh pun sebelum subuh bangunlah sekejap, salat 2 rakaat. Nilainya besar. Apatah lagi kita lawan hawa nafsu kita, keinginan kita. Yang nak tidur, yang nak berehat, yang sedap dalam selimut dan sebagainya. Maka melawan hawa nafsu itu sahaja satu bentuk mujahadah yang besar. Kemudian, maka hendaklah engkau memperbanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu, dan harta dunia ini sedikit pun tidak akan berguna bagi. Kenapa kita nak solat malam, nak bangun malam? Membanyakkan bekal nanti untuk bertemu dengan Allah. Sebab nanti kalau kita tak ada bekal, kitalah orang yang fakir. Kitalah orang yang fakir di hadapan Allah. Amalnya tak ada, semuanya tak ada. Bahkan kita takut lagi bila mana kita membawa pahala yang banyak, rupa-rupanya kosong kita punya bakul daripada amalan. Kosong bakul kita daripada amalan. Tak ada apa-apa yang kita boleh bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Maksudnya apa? Harta dunia, tak ada apa yang boleh membawa kita untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu disebutkan, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang ada anak yang soleh. Dan siapakah orang yang paling rugi? Orang yang kaya, yang mana ketika mana dia meninggal, 10 sen pun dia tak boleh bawa ke dalam kubur. Tetapi bila mana dia dibangkitkan, setiap sen yang dia punya akan Allah tanya. Jadi kita punya duit tak boleh buat apa-apa. Bahkan duit kita yang banyak-banyak, bila kita meninggal jadi milik orang lain. Jadi harta kita yang mana? Yang telah kita belanjakan. Itulah harta kita. Kemudian, dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa, Bismika Rabbi wa da'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udhu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah Allahumma ayqidhni fi ahabba as-sa'ati ilayk واستعملني بأحب الأعمال إليك حتى تقربني إليك زلفى وتبعدني عن سخطك بعدا أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي. Maka seterusnya janganlah kita tidur melainkan kita membaca doa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap.
agar Allah memelihara diri kita, agar Allah mengampunkan dosa kita. Bahkan kita tak mampu pun nak letakkan kita punya badan melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok sedikit doa tersebut, terjemahannya. Ya Allah, dengan nama-Mu aku letakkan lambungku. Jadi letak lambung pun dengan izin Allah. Dan dengan nama-Mu pula aku mengangkatnya, maka ampunilah dosa-dosaku. Sebelum tidur, mohon agar Allah ampun dosa kita, supaya kalau kita meninggal, kita diampunkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaan-Mu di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini yang Engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu selepas-Mu, dan Engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawah-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan diriku, dan Engkau pula yang berkuasa mematikannya, maka terserahlah kepadamu untuk mematikannya atau menghidupkannya. Jikalau Engkau mahu mematikannya, maka ampunkanlah baginya, dan jika Engkau mahu menghidupkannya, maka peliharalah akan dia, seperti Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, aku memohon akan Engkau akan kemaafan dan keafiatan. Ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu, dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga Engkau hampirkan kepada aku kepadamu, dan Engkau jauhkan aku daripada kemarahan-Mu. Ya Allah, aku meminta akan Dikau, maka Engkau memberi akan daku. Dan aku meminta ampun akan Dikau, maka Engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku. Dan aku berdoa akan Dikau, maka Engkau memperkenankan segala doa. Maka di dalam doa ini kita lihat orang yang nak tidur penuh pengharapannya kepada Allah, terutama keampunan-keampunan yang diharapkan daripada Allah sebelum tidur. Kerana mungkin sahaja tidak lagi seseorang itu bangun daripada tidurnya. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali dengan amalan-amalan yang dianjurkan sebelum seseorang itu tidur. InsyaAllah kepada anda boleh terus ikuti bicara kita, terus berkongsi komen dan juga catatan-catatan pengajian ilmu kita. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Pian dan Luqman. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik.
Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan bicara kami bersama dengan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dalam bicara adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita bawakan pengajian bicara adab tentang adab tidur, dan kita nak sambung berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita tidur. Ustaz, kita nak sambung lagi. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz, Haji Osman, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah. Kita sambung perbahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali dalam membicarakan adab-adab tidur. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, setelah itu hendaklah engkau membaca Ayatul Kursi. Jadi Ayatul Kursi ini memang ia merupakan amalan yang kita dianjurkan untuk membacanya, antaranya setiap kali selepas salat. Juga ditambah lagi di sini sebelum kita tidur. Dan Amanar Rasul sampai ke akhir dan sampai ke akhir. Dan surah Al-Baqarah dan surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi Amanar Rasul tu sehingga akhir ayat Al-Baqarah. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ini adalah amalan-amalan untuk menjadi tahsinat, penjagaan bagi diri kita, pendinding bagi diri kita, supaya kita dalam pemeliharaan. Dan al-mulk, dan berusahalah supaya engkau tidur di dalam keadaan berzikir. Baca surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni dibaca selepas kita sembahyang Isyak. Lepas dah solat Isyak tu dah boleh baca dah. Tak semesti kena tunggu duduk atas katil baru nak baca. Boleh baca awal. Dan berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir. Bahkan antara zikir yang kita boleh baca, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Disebutkan orang yang baca zikir-zikir ini sebelum tidur, maka bila dia bangun, Allah beri pada dia kekuatan. Kita ni kan tidur supaya nanti bila kita bangun, kita bertenaga. Kita boleh buat kerja. Kalau kita tidur makin kita lembek, itu tak mencapailah matlamat tidur tersebut. Jadi itu antara amalan yang dianjurkan. Banyak lagi dalam kitab adab kita dah sebut sebelum ini berkaitan dengan adab-adab tersebut. Kemudian, dan dalam keadaan suci, maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu nescaya naik rohnya ke atas arasy dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun dari tidurnya itu. Ini yang kita sebut bahawasanya orang yang ketika mana dia nak tidur, dia berwuduk, maka dia sedang tidur dalam keadaan ibadah. Ini adalah orang yang bijaksana. Apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebut sebelum ini. Ni yang kenapa kitab-kitab ni kena dibaca daripada mula. Kalau tidak, sebelum ini itu yang mana? Yang dibahaskan di permulaan berkaitan dengan adab-adab bangun tidur. Apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini dan kekali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Tengok pesan Al-Imam Al-Ghazali. Suruh kita buat sungguh-sungguh. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya sakit menelan ubat yang pahit. Sebab apa? Walaupun pahit, walaupun susah, tetapi ada kemanisan nanti setelahnya. Kalau sakit nanti sihat. Kalau orang yang menjaga ni, maka dia akan rasa bagaimana dirinya diberi pahala. Kerana mengharapkan sembuh
dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun. Maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Kehidupan di dunia ni sekejap sangat. Satu hari di akhirat disebutkan 1000 tahun dunia. Maka kehidupan kita di dunia tiada yang boleh dibandingkan dengan keberadaan di akhirat. Maka berusahalah semampunya, mujahadahlah dengan bersungguh-sungguh, tinggalkan keinginan diri menuju ke keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak, dan engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehilangan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kerana hendak menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya, maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada kesudahannya itu. Hidup yang abadi hanyalah nanti ketika mana berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu nanti. Orang yang hidupnya mengingati akhirat, dia tak panjang angan-angan. Sebab apa? Nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Duk berangan jauh je, tak buat apa-apa lah. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Dan katakan di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini. Mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah malam ini. Mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tidak datang pada masa tertentu dan dalam keadaan yang tertentu. Jadi, kita ni kalau malas nak buat amal, kita cakap pada diri kita, buatlah, sabar sikit. Sebab apa? Takut-takut esok meninggal. Tak nak pergi ambil wudu, tak nak semayang. Kata semayang dulu. Takut apa? Takut nanti meninggal esok. Jadi itu cara untuk kita terus beramal. Ingatkan diri kita. Sebab itu antara sifat mahmudah adalah zikrul maut, mengingati kematian. Itu antara sifat yang baik. Kematian pasti datang, oleh bersiap-siap untuk menghadapinya adalah suatu kepastian pula, dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. Bahkan hidup kita ni, kita tak tahu keberadaannya. Kita kadang-kadang jumpa kawan kita malam tadi. Hari ini kita dengar berita dia telah bertemu dengan Allah. Maka hidup ni satu yang tak pasti. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Kita tak tahu apa akan berlaku pada orang lain. Maka jangan kita merasakan diri kita selamat daripada apa-apa. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi. Rasa baru 20 umur saya, jadi lama lagi hidup ni. Apa akan jadi? Lalu engkau akan menyuruh dirimu berbuat taat. Sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu. Sebab apa? Rasa lama lagi hidup. Dan pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil berat dalam masalah ini,
pasti engkau akan menyesal kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Seperti mana kita sebut, jangan kita jadi orang yang Allah sebut farji'na na'mal salihah. Bila dah sampai akhirat, minta kepada Allah nak patah balik, nak buat amal kebaikan. Amal kebaikan itu bukan nanti di akhirat, tetapi di dunia lagi. Ketika itu engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya, dan hendaklah engkau mengingati satu pepatah Arab, wa inda sabahi yuhmadul qaumus sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Dan apabila engkau sudah mati, barulah apa yang aku sebutkan tadi menjadi kenyataan. Seperti firman Allah, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang, puasa dan adab-adabnya, dan sembahyang berjemaah serta adab-adab sembahyang berjemaah. Jadi, Al-Imam Al-Ghazali telah sempurnakan menyebutkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan seharian. Apa adab-adab yang kita perlu jaga. Dan sekarang Al-Imam Al-Ghazali akan perbahaskan pula berkaitan dengan ibadah, bagaimana cara melaksanakannya, dan juga bagaimana pula adab-adabnya. Jadi, adab-adab kehidupan dah dijelaskan. Sekarang ni adab-adab dalam ibadat pula. Sembahyang, semua orang sembahyang. Tetapi bagaimana menyusun salat itu agar mencapai matlamat yang Allah kendaki. Bagaimana salat itu boleh mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Bagaimana salat itu nanti diterima Allah akan dibahaskan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam bab-bab berikutnya, insya-Allah. InsyaAllah, jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan tentang adab-adab tidur, dan semoga yang dah pun kita pelajari, semoga kita direzekikan untuk kita beramal. Semoga tidur kita ini yang dah pun kita pelajari, yang dengan amalan-amalan yang insyaAllah kita akan laksanakan. Semoga ini berilah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga tidur kita juga dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Semoga Ustaz diberikan kesihatan yang baik, dapat bersama-sama dengan kita dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ustaz, terima kasih. Amin. InsyaAllah Ustaz, ada kesempatan kita jumpa lagi minggu depan Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi anda terus ikuti bicara kami pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sebar-sebarkan info dan juga ilmu ini pada sahabat-sahabat kita. Terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Cili merah, cili hijau, kita blend. Masuk ke dalam tu, tahu santan, dia jadi kuning lembut. Minyak tertumpah di atas lantai model sekarang. Cepat-cepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam biasa tu. Taburkan kat lantai supaya dia tidak licin. Nak handal memasak macam-macam resepi? Dengarlah Radio IKIM. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Radio IKIM. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tahu? Sekejap. Saya tak sebut lagi rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3.10 petang hanya di Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Seperti mana kita membaca doa, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah